Kalau kita tak mampu, kita laksanakan Isnin dan Khamis, ataupun kita laksanakan hari Tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah dan hari 9 yakni hari Arafah. Kecuali hari Tasyrik yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Arafah, pada 9 Arafah, maka akan diampunkan dosanya sebelum dan selepasnya. Dan sesiapa yang berdoa kepada dalam bulan pada hari Arafah tersebut, akan diampunkan segala dosa-dosa yang ada pada pendengarannya, pada penglihatan dan pada anggota badannya. Begitulah maksud yang dikatakan, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam majlis Maulid ini kita berkumpul untuk kita sama-sama mendengar kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda cinta, selain daripada kita melafazkan perkataan cinta, kita juga perlu mengamalkan sunnah-sunnah baginda, iaitu antara sunnah dalam bulan Zulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membanyakkan menghidupkan malam Zulhijjah ini dengan qiyamul lail, terutama pada malam Idul Adha, dengan melaksanakan ibadat-ibadat sunat. Kerana ada satu hadis yang mengatakan, bermaksud orang yang menghidupkan pada malam Idul Adha, hari raya, dan juga hari Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban dan malam 10 Muharram, akan dihidupkan hatinya di kala mana dimatikan segala hati. Maka pada akhir zaman ini kita merasakan satu kegusaran yang membimbangkan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak mendapat ilmu tetapi kurang qudwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana mereka hati yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para alim ulama menyarankan kepada kita membersihkan hati, untuk kita nak memasukkan orang yang kita cintai ke dalam hati kita. Maka cara membersihkan hati sebelum kita melakukan amal ibadat setiap hari perlu dilakukan, iaitu amalan tahalli dan takhalli, yang disebut oleh para ulama tasawuf. Bagaimana nak menyucikan hati? Dua amalan ini dilakukan setiap hari, iaitu tahalli, bersifat dengan sifat-sifat mahmudah, dan takhalli, membuang secara bersungguh-sungguh sifat-sifat mazmumah dalam hati. Dan amalan ini sentiasa berterusan, kerana kita sentiasa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 yang pertama daripada Zulhijjah ini, kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan yang paling agung, dapat kita mendekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menggandakan amalan salawat, menggandakan amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam-malam yang 10 Zulhijjah ini, Nabi SAW tidak pernah berhenti daripada memperbanyakkan amalan-amalan tersebut. Pada 9 Arafah, 9 Zulhijjah, Nabi SAW menyarankan kepada kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir, sebanyak-banyaknya. Disebut juga Nabi SAW memperbanyakkan segala doa di dalam bulan 9 Zulhijjah itu dengan lafaz-lafaz yang berbeza-beza. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya nak mengingatkan kepada diri saya sendiri agar bulan ini bulan yang terakhir daripada bulan-bulan Islam. Maka sebelum kita memasuki bulan Muharram, jadikanlah bulan Zulhijjah bulan untuk kita bermuhasabah sepanjang kita melalui tahun 1441 Hijrah ini, bagaimana permulaan Muharram kita pada tahun ini, dan mudah-mudahan muhasabah kita pada bulan Zulhijjah ini ditutup dengan amalan-amalan kebaikan, dengan menggandakan ibadat-ibadat pada 10 awal Zulhijjah. Sekiranya kita mampu melaksanakan ibadat korban, kita laksanakanlah.
Kalau kita tidak mampu, maka berniat dan berazam untuk kita melakukan amalan korban, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara fadilat kita berpuasa pada 9 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu Arafah ka siyami alfi yaum. Berpuasa pada hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, seperti berpuasa 1000 hari. Begitulah fadilat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan pada kita, agar kita dapat bersemangat melakukan amal ibadat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang 9 Arafah ini, nama di mana Rasulullah SAW mengatakan, aktsaru du'ai wa du'ai anbiya qabli bi Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku memperbanyakkan doa seperti mana para nabi dan anbiya yang terdahulu daripada-Ku dengan berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada riwayat yang lain, biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka saya menyuruh pada diri saya sendiri, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, agar sentiasa menambahkan ilmu kita dan menjadikan rasa kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara hidup Rasulullah, mengikuti cara hidup sahabat Rasulullah, bagaimana mereka itu bersemangat melakukan amal ibadat. Jangan dibiarkan berlalu 10 Zulhijjah ini begitu sahaja. Gandakanlah bacaan Al-Quran, gandakanlah bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana para ulama mengatakan sekurang-kurang sedikit daripada selawat itu ialah di dalam sehari dengan 300 kali selawat. Sekurang-kurang sedikit 300 kali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatanya Habib Munzir Al-Musawa, jikalau kamu ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah, banyakkanlah berselawat satu hari 15,000. Kalau mau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz selawat yang ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Itu yang diijazahkan kepada anak-anak muridnya.